Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan belajar tentang menggunakan persamaan kimia. Boleh rujuk buku teks muka surat 72. Okey. Ni saya ada buat sikit nota ringkas berkenaan menggunakan persamaan kimia. Okey, terdapat dua cara untuk menggunakan persamaan kimia, iaitu dari segi kualitatif dan juga kuantitatif. So mula-mula kita akan tengok dulu dari sudut kualitatif. Persamaan kimia digunakan untuk mengenal pasti bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey. Ni adalah contoh persamaan kimia yang seimbang seperti yang awak boleh tengok dalam buku teks awak. Alright, bila kita tengok je persamaan kimia ni, okey, dari sudut kualitatif kita dapat tafsir dah. Apa bahan tindak balas dia, apa hasil tindak balas dia, iaitu bahan tindak balas ialah natrium. Natrium apabila bertindak balas dengan klorin akan menghasilkan natrium klorida. Jadi, bila kita tengok je persamaan seimbang ni, kita dapat tahu dah natrium klorida dapat dihasilkan apabila natrium bertindak balas dengan klorin. Okey, yang tu untuk yang pertama, kenal pasti bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Alright, untuk yang kedua pula, kita juga dapat kenal pasti keadaan fizik sesuatu bahan. Okey, sebenarnya bila awak buat persamaan kimia tu, awak mesti tulis dia punya keadaan fizik. Okey, keadaan fizik tu apa? Ni. Keadaan fizik tu ada 4 ni, iaitu yang pertama P untuk pepejal, C untuk cecair, G untuk gas, AK untuk aqueous. Okey. So, awak kena tulis dekat awak punya persamaan kimia. Awak tengok. Bila kita tengok dekat persamaan kimia ni, kita dah dapat tahu dah. Natrium ni ialah pepejal. Klorin ni ialah gas. Natrium klorida ni ialah pepejal. Okey. Yang tu dari sudut kualitatif. Sekarang kita tengok dari sudut kuantitatif pula. Kuantitatif, persamaan kimia digunakan untuk mengkaji stoikiometri persamaan kimia. Okey, stoikiometri itu apa? Kita boleh tengok daripada dua sudut ni, iaitu nisbah entiti asas zarah, iaitu atom ke, molekul ke, ataupun nisbah bilangan mol. Okey, apa benda tu kan? Okey, saya bagi contoh ni saya gunakan persamaan kimia yang sama macam tadi. Okey. Persamaan kimia awak boleh dapat kenal pasti nisbah entiti asas. Okey, bila awak tengok kat sini kan awak dah tahu dah. Kat sini kita ada 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin menghasilkan 2 unit natrium klorida. Okey. Okay, jadi tadi kita dah tengok macam mana nak gunakan persamaan kimia dari sudut kuantitatif untuk nisbah entiti asas. Sekarang kita tengok pula untuk nisbah bilangan mol. Saya ulang balik, untuk tadi nisbah entiti asas, bila kita tengok persamaan kimia, kita tahu dia ada 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin akan menghasilkan 2 unit natrium klorida. Yang tu untuk entiti asas. Sekarang ni untuk nisbah bilangan mol. Okey. 2 dekat depan ni, apa maksud dia? Dia membawa maksud 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, jelas yang tu So, benda ni dari sudut kuantitatif ni yang awak akan guna untuk pengiraan kejap lagi. So, saya nak awak ingat balik rumus untuk cari bilangan mol. Ingat, rumus untuk cari bilangan mol ada 3, tapi untuk pengiraan kali ni kita akan guna dua rumus ni saja, iaitu nak cari bilangan mol GSIM bahagi dengan JAR, JMR, JFR, ataupun isi padu bahagi dengan STP iaitu 22.4 dengan SDP iaitu 24. Okey. Awak boleh salin nota ni dalam buku nota awak lah. Nota ringkas. Okey, sekarang kita tengok contoh 17, muka surat 73 dalam buku teks awak. Okey, soalan cakap pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Okey, ni persamaan kimia yang dah diberi. First kali awak kena semak persamaan kimia ni dah seimbang ke belum. Okey, so kita semak kiri ada 4 Al.
dekat kanan ada 2 kali 2, 4 Al. So Al dah seimbang. Untuk oksigen pula 3 darab 2, 6. 6 oksigen. Dekat sini 2 darab 3, 6 oksigen. So persamaan kimia ni dah seimbang. Okey. Soalan tanya, berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara. Okay, soalan bagi jisim atom relatif oksigen dengan aluminium. Okay, apa yang perkara pertama yang awak perlu buat iaitu, okay, saya tulis ni step pertama, awak perlu keluarkan informasi dari soalan. Okay, tengok balik informasi soalan bagi apa. Dia bagi 5.4 ni ialah jisim untuk aluminium. So awak tulislah kat sini jisim aluminium 5.4. Okey. Okey. Soalan nak apa? Soalan tanya berapakah jisim aluminium oksida. So kita nak cari jisim untuk aluminium oksida. Okey, yang tu yang perlu buat first kali. Right? Yang kedua, step kedua, okey, awak perlu cari bilangan mol untuk aluminium. Kenapa aluminium? Sebabnya soalan bagi kat kita jisim aluminium. Ingat balik tak? Ingat balik rumus untuk bilangan mol. Nak cari bilangan mol, tulis ni Nak cari bilangan mol jisim bahagi dengan GFR. Nak cari bilangan mol jisim bahagi GMR ataupun GAR ataupun GFR. So sekarang ni kita bolehlah cari bilangan mol sebab soalan dah bagi kita jisim untuk aluminium. So kita pun buatlah 5.4 bahagi dengan aluminium. Tengok soalan bagi jisim atom relatif untuk aluminium 27. Sebab tu kita bahagi 27. 5.4 bahagi 27 dapatlah 0.2. Ingat 0.2 ni ialah bilangan mol untuk aluminium sahaja. Okey. Lepas dah dapat bilangan mol untuk aluminium, step yang ketiga awak perlu bandingkan nisbah mol aluminium dan aluminium oksida. Okey. Macam mungkin ada yang terfikir, cikgu, macam mana kita nak tahu kita nak bandingkan aluminium dengan aluminium oksida ke ataupun aluminium dengan oksigen? Kan? Okey, saya bagi tips kat awak macam mana nak tahu. Awak refer dekat soalan, awak rujuk kat soalan. Tengok, soalan bagi kat awak informasi tentang aluminium dan dia tanya awak jisim aluminium oksida. So, oksigen ni awak abaikan je lah, awak tak tahu je dekat oksigen tu. Okey? Sebab tu saya cakap kat sini, bandingkan nisbah mol aluminium dan aluminium oksida. Contoh, soalan tanya awak, berapakah jisim oksigen? So, awak bandingkan nisbah mol aluminium dan oksigen. Okey, dia bergantung pada soalan. Macam soalan ni, dia tanya berapakah jisim aluminium oksida. Sebab tu kita bandingkan nisbah mol aluminium dan aluminium oksida. Okey, dapat? Okey. So, awak tulislah berdasarkan persamaan. Okey, ni persamaan yang diberi tadi. Okey, persamaan yang diberi yang ni. Okey. Awak tengok betul-betul Saya tulis 4 mol aluminium ni. 4 mol aluminium. Titik 2 ni nisbah tau. 4 mol aluminium nisbah dengan 2 mol aluminium oksida. Mana saya tahu 2? Ni 2. 2 dengan 4. 4 mol aluminium menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Okey, tengok saya tulis 4 mol aluminium, nisbah dia 2 mol aluminium oksida. Yang bawah ni pula, kan, 0.2 ni saya dapat dari mana ni? Ni saya dapat daripada sini. Kan tadi kita dah cari 0.2. Okey, so awak ambil 0.2 mol aluminium. Kita nak tahu nisbah untuk 0.2 mol ni berapa. So awak letaklah X dulu. Awak letak X. X ni yang kita nak cari. Okey, macam mana nak cari X ni? Kita buat darab silang. Macam mana buat darab silang? Okey, X darab dengan 4, 0.2 darab dengan 2. So, kat sini. Tengok ni, X darab dengan 4, 4X. Okey, tengok. X darab dengan 4, 4X. 0.2 darab dengan 2, dapat 0.4.
So, pindahkan, awak dapatlah X ni bersamaan dengan 0.4 bahagi 1 0.4 bahagi 4, awak dapat 0.1 mol. So, awak dapat dah. Ingat, 0.1 mol ni ialah untuk aluminium oksida, Al2O3, untuk aluminium oksida. Okey, bila awak dah dapat dah, step yang terakhir awak perlu cari jisim aluminium oksida menggunakan bilangan mol aluminium oksida. Okey. Awak perlu cari jisim aluminium oksida menggunakan bilangan mol aluminium oksida yang kita dah dapat tadi, iaitu 0.1. Macam nak buat? Ingat, rumus dia nak cari jisim ialah bilangan mol darab dengan jisim molekul relatif. So, bilangan mol tadi, awak gunalah bilangan mol yang kita dah kira tadi. Okey, awak jangan tersilap ambil bilangan mol untuk aluminium tau. Sekarang ni kita nak cari jisim aluminium oksida. Jadi, kita perlu guna bilangan mol untuk aluminium oksida lah yang kita dapat ni tadi, iaitu 0.1. So, buatlah 0.1 darab JMR. Ingat, aluminium oksida Al2O3, sebab tu 2 darab 27. 27 ni jisim atom relatif untuk Al. 2 darab 27 tambah 3 darab 16. 16 ni jisim atom relatif untuk oksigen. Nampak? Al2O3. So, awak kira 0.1 mol darablah dengan, kira benda ni dapat 102 gram per mol. So, akan dapat jisim aluminium oksida ialah 10.2 gram aluminium oksida. So, macam itulah cara pengiraan untuk yang melibatkan persamaan kimia. Okey. Okey, so ni saya dah tunjuk dah kat awak satu contoh untuk pengiraan bila soalan bagi jisim dan dia nak kita cari pun jisim. Okey, tapi bukan semua soalan macam ni tau. Ada soalan dia bahkan bagi isi padu. Jadi awak jangan panik lah. Macam mana nak buat? Sama juga. Ingat juga macam mana nak cari bilangan mol kalau soalan bagi isi padu, iaitu kita buat isi padu bahagi STP ataupun SDP. Yang tu je. Kalau soalan bagi jisim, kita buatlah jisim bahagi JMR, JFR ataupun JAR. Tapi kalau soalan bagi isi padu, kita tak gunalah JMR, JFR, JAR tu. Okey, kalau soalan bagi isi padu, kita akan bahagikan dengan STP dan SDP. Untuk pengiraan ni awak kena alert lah. Awak kena tengok soalan minta kat awak dia nak jisim ke, dia nak isi padu ke, apa ke. Tapi secara generalnya macam ni lah step yang awak perlu buat. Cumanya awak perlu tengok lah soalan bagi isi padu ataupun jisim, antara dua tu je. Okay, so nak tengok awak faham ke tak, saya nak awak buat modul kimia muka surat 46 dan 47, and then awak hantar kat saya. Thank you.